Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil saya memandu ini, ingin saya sembang-sembang sedikit tentang sebuah video yang saya dapat di mana Ustaz Ammar kali ini berbicara tentang lafaz niat untuk wuduk pula. Sebelum ini saya telah react sebuah video beliau yang membicarakan tentang lafaz niat untuk solat, di mana mesti sebut perkataan fardu. Siapa yang tak sebut perkataan fardu, solatnya tidak sah ya. Jadi tentang hal itu telah pun saya react. Jadi video kali ini beliau berbicara tentang niat wudu. Dan yang menariknya untuk video kali ini, beliau telah menjerat dirinya sendiri. Telah memerangkap dirinya sendiri. Apakah yang saya masukkan dengan itu? Okey, tak apa. Kita tonton terlebih dahulu. Kemudian saya berikan ulasan dan react. Niat wuduk di muka bukan di tangan. Niat wuduk di tangan, wuduk awak tidak sah. Itulah muktamad mazhab Imam Syafi'i. Awak ni dah umur berapa? Dah umur berapa tak malu ke, tak rasa ke bersalah pada Allah? Niat wuduk di muka bukan di tangan. Itu satu hal. Hal yang kedua pula, siapa baru tahu dekat tangan ada satu niat lain. Dia panggil niat sunat wuduk. Sahaja aku menunaikan sunat wuduk. Siapa baru tahu? Dekat tangan ada niat lain. Sahaja aku menunaikan sunat wuduk. Awak tak niat sahaja aku menunaikan sunat wuduk di tangan, maka tidak dapat pahala basuh tangan, tak dapat pahala berkumur. Rugi ke tak rugi? Awak pergi cari masjid, cari surau dekat rumah awak, tanya masjid, pihak masjid, bila kelas fardu ain, bila kelas solat, bila kelas tasawuf, bila kelas tauhid. Pergi cari guru. Awak tahu tak betapa banyak perkara makruh awak buat dalam wuduk awak? Siapa baru tahu? Tak masukkan air dalam hidung hukumnya makruh. Siapa baru tahu? Siapa baru tahu kalau awak berwuduk, lepas wuduk awak lap muka awak dengan kain, hukumnya makruh? Saya nak pesan pada diri saya, keluarga saya, dan juga kepada anda-anda semua, tolong ibu tuan-tuan, tolong pergi cari guru, tolong pergi belajar ilmu agama. Banyak perkara yang kita duk buat dalam salat kita, dalam wuduk kita, tidak betul selama ni. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal yang dibuat tanpa ilmu, amalannya ditolak, amalannya tidak diterima. Jumpa Allah nanti, saya nak tanya satu analogi simple. Satu analogi simple saya nak bagi tahu awak. Mak awak kata tolong pergi beli gula, awak bawa balik garam. Agak-agak mak awak marah tak? Cuba jawab saya. Mak awak kata pergi beli gula, awak bawa balik garam. Mak awak marah tak? Sama tuan-tuan. Nabi kata cara dia begini solat, cara dia begini wuduk, cara dia begini mandi wajib. Awak buat cara awak. Nabi suka ke? Allah suka ke? Cuba awak jawab saya. Awak selama ni solat dengan cara awak, wuduk dengan cara awak, mandi wajib dengan cara awak, tak ikut cara Nabi Muhammad SAW. Tidak ada artinya ibadat kita. Tidak ada artinya ibadat kita, ibu tuan-tuan. Sia-sia. Kejayaan sebenar dalam ibadat adalah mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Baiklah, kita sudah apa menontonnya. Saya bahagikan video Ustaz tu kepada dua. Bahagian pertama, Ustaz menerangkan tentang bilakah patut dibaca niat ketika wuduk, yang ini ketika membasuh muka. Dan sebelum itu, apabila membasuh tangan, ada satu lagi niat, ya, niat untuk anggota yang sunat. Kemudian di bahagian kedua, Ustaz seperti sedikit marah, tapi tak apa, marah kerana sayang kan. Dan ini yang saya nak fokus tu. Dan ini agak lawak ya. Baik. Ustaz bertanya, Nabi kata begini cara solat. Nabi kata begini cara wudu. Awak buat cara awak. Ustaz katakan. Kemudian Ustaz tanya lagi, Nabi suka ke? Allah suka ke? Cuba awak jawab saya. Baik. Terhadap soalan-soalan ni, saya nak tanya balik kepada Ustaz. Ustaz tahu tak selama ni yang Ustaz duk ajar dalam video-video yang sebahagiannya saya telah react, Ustaz tahu tak kebanyakan daripadanya tidak berasal daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan semua tetapi kebanyakan. Ustaz tanya ni, Ustaz tahu tak yang Ustaz sendiri ajar bukan
cara solat Nabi SAW, bukan cara wuduk Nabi SAW. Saya bagi beberapa contoh ya. Kita mulakan dengan wuduk. Tadi Ustaz ajar tentang wuduk kan. Okey, Ustaz boleh tak bagi dalil sahih ke, hadis yang sahih ke, hasan ke, yang dhaif pun boleh lah. Hadis dhaif dalam berhukum tak boleh guna. Tapi tak apalah, kita bagi can pada Ustaz. Ustaz boleh tak cerita dalil baik daripada Al-Quran maupun hadis, baik yang sahih, hasan atau dhaif, bahawa Rasulullah SAW mengajar bahawa niat untuk wuduk ni ada dua. Pertama yang wajib tu, di mana ia mesti dibaca ketika sedang membasuh muka, dan kemudiannya ada yang sunat, yang ini ketika membasuh tangan. Boleh Ustaz cerita tak? Sebab Ustaz sendiri yang ajar. Ustaz sendiri yang ajar, kemudian dalam video yang sama, Ustaz pula yang bertanya kan, begini ke cara wuduk? Nabi suka ke? Allah suka ke? Sekarang saya nak tanya, Ustaz ajar tadi tu, dalilnya mana? Boleh bagi dalil Ustaz? Okey, tak apa. Kita ke yang video sebelum ni yang saya telah react, di mana Ustaz cerita tentang lafaz niat mesti sebut fardu kan? Okey. Sekarang soalan yang sama, Ustaz boleh bagi dalil baik daripada Al-Quran maupun hadis, baik yang sahih, hasan atau dhaif, bahawa Rasulullah SAW mengajar lafaz niat sebagaimana yang diajar di Malaysia sekarang ni, sebagaimana yang Ustaz pun ajar, yang mana dalam pengajaran itu Rasulullah SAW menekankan bahawa orang yang membaca lafaz niat, yang ini dalam hati, apabila dia tak sebut perkataan fardu tu, fardu zuhur ke, fardu asar, fardu maghrib, maka solat dia tidak sah. Boleh Ustaz ajar? Boleh Ustaz bagi kan? Sebab Ustaz sendiri tanya sekarang ni. Kan sebab sebelum ni Ustaz ada cerita. Kan? Ustaz tak bagi dalil pun. Bahkan dalam video tentang mestinya sebut perkataan fardu tu, saya rasa macam ada orang tanya dalil. Ustaz macam marah pula kan? Tapi sekarang Ustaz sendiri telah memberi pesanan. Telah bertanya kan, Nabi kata cara solat. Maaf, Nabi kata begini cara solat, begini cara wuduk kan. So sekarang ni begini cara solat. Kita bincang tentang permulaan solat tu kan. Tentang lafaz niat, bukan yang di lisan tetapi yang dalam hati itu. Alright? Perkataan fardu tu, mana dalilnya Ustaz? Okey, kemudian bagi dalil lagi yang bahawa tentang membaca lafaz niat ini, meskipun dalam hati, ia dengan perkataan tertentu, dengan tertib tertentu. Dan ada 3 rukunnya, macam yang saya cerita tu kan, di mana salah satu rukunnya itu ialah mesti ataupun wajib menyebut perkataan fardu. Dan kemudiannya pula, seperti mana yang diajar di Malaysia, menghadirkan lafaz niat itu dalam hati adalah ketika seseorang itu takbiratul ihram apabila hendak masuk solat kan. Padahal ketika takbiratul ihram, kita sepatutnya sedang fokus tentang betapa besarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar kan. Tapi sekarang ni yang diajar di Malaysia ni ialah kita menghadirkan lafaz niat itu dengan 3 rukun tu kan. Jadi boleh kan Ustaz bagi dalilnya, sebab Ustaz sendiri yang tanya. Kalau Ustaz tak dapat bagi dalil untuk niat wuduk macam tadi tu, basuh muka yang wajib, basuh tangan yang sunat, kemudiannya yang untuk solat kena sebut perkataan fardu kan, Ustaz telah contradicting, Ustaz telah menyelisihi apa yang Ustaz sendiri cakap kan. Kan? Nabi kata begini cara solat, begini cara wuduk. Okey. Sebelum tu lagi, sebenarnya bagi para penonton yang dirahmati Allah yang mungkin baru, saya telah react beberapa video Ustaz Ammar dan saya telah himpunnya dalam satu playlist bersama dengan video ni. Para penonton boleh rujuk di sana ya. Sebagai contoh, Ustaz mengajar bolehnya gabung beberapa solat sunat dalam satu solat. Kan? Okey. Sekarang boleh Ustaz bagi contoh Rasulullah SAW sama ada baginda mempraktikkannya sunnah fi'liyah, sama ada baginda mengajarnya sunnah qauliyah, ataupun para sahabat yang buat lalu Rasulullah pun mengiktirafnya. Okey, sunnah takririyah kan. Boleh tak bagi contoh sama ada antara 3 sunnah ni bahawa solat sunat ini boleh digabung beberapa solat sunat dalam satu niat. Saya tak nak dengar ulama cakap apa, saya tak nak dengar sebab Ustaz tadi tanya begini cara solat Nabi, begini cara wuduk Nabi, kemudian Nabi suka ke, Allah suka ke. Jadi saya nak dengar apa yang Allah ajar, apa yang Nabi SAW ajar. Tak ada lagi ulama, okey? Ulama bukan kita nak remehkan, tapi Ustaz sendiri kata Allah dan Rasulullah
Jadi kita nak dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah bahawa boleh menggabung beberapa solat sunat dalam satu niat. Menggabung beberapa solat sunat dalam satu niat. Demikian juga satu lagi video yang saya ingat tentang seorang ibu yang telah pun suci daripada haidnya, tapi dia duduk sibuk memasak apa semua tu kan. Lalu ustaz mengajar kena qada solat sekali dengan zuhurnya, lalu dia pun kira-kira dengan kalkulator apa semua, dia kena qada 384 solat. Okey. Jadi sekali lagi, adakah perkara seperti ini diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apabila seorang muslimat itu bersih ataupun suci daripada haidnya, dia mesti qada solat yang di sebelumnya tu. Berarti katakanlah dia suci daripada haid waktu asar, dia kena solat juga zuhur sebelum tu. Kalau dia suci daripada haid waktu isyak, dia kena solat juga maghrib dan isyak. Apakah ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ustaz tahu tak, sekali lagi saya tanya, yang ustaz duk ajar selama ni kebanyakannya bukan berasal daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya telah membuat video react, telah pun menjelaskannya. Dan sekarang ustaz sendiri tanya kan, macam saya kata tadi, Nabi suka ke, Allah suka ke, cuba awak jawab saya. Okey? Saya tak boleh nak jawab sebab memang yang ustaz ajar tu bukan berasal daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mungkin saya yang terlepas pandang kan. Mungkin saya yang tak tahu kan, ustaz tahu kan. Jadi sebab tu saya tanya balik supaya saya dan para penonton semua dapat belajar bahawa apa yang ustaz duk ajar tu memang daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah fi'liyah atau sunnah takririyah, persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Kita ke perkara yang seterusnya saya nak react, ialah tentang makruh lap muka dengan kain. Baik. Perkara ini muktamad ke ustaz? Sebab hadisnya memang ada. Hadis daripada Sahih Al-Bukhari, hadis nombor 274, secara ringkasnya daripada Abdullah ibn Abbas, daripada Maimunah radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah SAW mandi wajib di rumah Maimunah, dan bila telah selesai Maimunah bawa kain ataupun tuala, kainlah untuk mengelap. Maka Rasulullah kata, tak apa, Rasulullah sekadar begitu saja. Jadi Rasulullah tidak mengelap dirinya lah. Okey, berdasarkan hadis ini, para ulama berbeza pendapat apakahnya. Jadi ada yang berkata harus saja, nak lap boleh, tak lap boleh sebab ia bukanlah satu hukum. Ada yang berkata pada saat itu saja Rasulullah tidak mahu mengelap. Sebab kalau mengelap dirinya adalah sesuatu yang makruh, seperti yang ustaz kata, in the very first place. Daripada asalnya lagi, Maimunah radhiyallahu anha tidak akan membawa kain atau tuala untuk mengelap. Sebab beliau akan tahu, beliau ni isteri Rasulullah. Dan sudah tentu Rasulullah biasa berwudu atau mandi wajib di rumah beliau. Dan beliau akan tahu bahawa benda ini tidak boleh. Maka beliau daripada awalnya, in the very first place, tidak akan bawa tuala untuk mengelap. Untuk Rasulullah mengelap dirinya. Apabila Maimunah bawa, berarti ia adalah sesuatu yang biasa Rasulullah lakukan. Cuma pada ketika itu ya Rasulullah tidak buat. Dan di sisi para ulama dalam mazhab Asy-Syafi'i pun, mereka berbeza pendapat tentang hal ini ya. Dan jika kita rujuk kepada para ulama di semua empat mazhab, memang berlaku khilaf dalam hal ini. Dalam kotak description saya ada berikan link di mana Ustaz Dr. Zulkifli Al-Bakri Hafizahullah ada menerangkan perkara ini secara lebih terperinci. Jadi perkara ini sebenarnya adalah khilaf, bahkan dalam mazhab Asy-Syafi'i sendiri khilaf. Lalu ustaz nak mengajar ia adalah makruh. Kenapa ustaz merojihkan satu pandangan daripada beberapa pandangan yang ada? Kan? Sebab ustaz kena berlaku adil, tidak boleh menyampaikan satu pandangan saja. Padahal dalam isu tersebut ada beberapa pandangan dan nampaknya seperti yang lebih rojih ialah harus saja. Sesiapa yang nak lap boleh, tak nak lap pun tidak mengapa. Okey, baik. Kemudiannya, ulasan yang ketiga, ulasan pertama tentang yang Nabi solat begini, Nabi wuduk begini, kan? Okey, itu yang pertama. Yang kedua tentang makruh lap anggota-anggota badan, anggota-anggota wuduk. Yang ketiga ialah ustaz memberi satu kaedah lah mungkin, kaedah ya, bahawa setiap amalan yang dibuat tanpa ilmu, amalan itu ditolak. Okey,
Kaedah ni datang dari mana Ustaz? Okay, tak apalah, katakanlah betul ya. Bila dikatakan ilmu, ilmu tu nak kena level macam mana? Nak kena tahu dalilnya ke? Sebab kalau sebut dalil, maaf kata ya Ustaz, macam Ustaz pun tak tahu juga. Okey, sebab kalau nak sebut dalil macam ustaz pun tak tahu juga dalil-dalil dalam hal ini. Kan ustaz confident je bertanya dan mengkritik. Awak buat cara awak, Nabi suka ke? Allah suka ke? Padahal ustaz tak tahu yang ustaz sendiri duk mengajar benda yang bukan berasal daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu tahap apa? Level apa yang ustaz maksudkan? Yang jika ilmu itu tak ada, amalan seseorang itu ditolak. Kan, kita tak mahu semudah-mudahnya berkata sedemikian. Sebab kebanyakan umat Islam belajar ilmu agama sekadar fardu ain di sekolah dahulu ataupun di masjid, di surau. Dan jika itu ilmu yang tak cukup bagi ustaz, jadi amalan mereka macam mana? Tak diterima ke selama ni? Nak kena ada level ilmu setakat mana tu? Kan? Adapun di sisi kami, ahli sunnah wal jamaah, berdasarkan manhaj salafus soleh, kaedah kami bukannya setiap amalan yang dibuat tanpa ilmu amalan itu tertolak, tetapi kaedah kami adalah berdasarkan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, juga merupakan hadis kelima daripada himpunan hadis 40 Imam An-Nawawi. Okey, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya sesiapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak berada di atas perintah kami, maka ia tertolak. Saya ulangi hadis ni ya. Man amila amalan laisa alaihi fahuwa raddun. Sesiapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak berada di atas perintah kami, maka ia tertolak. Okey. Jadi itu ini, dan bagi kami seseorang itu tak perlu menghafal dalil. Cukup apabila dia nak melakukannya, dia tahu ada dalil. Tak perlu nak menghafalnya, cukup apabila dia nak melakukannya ada dalil. Bila tak ada dalil, dia tidak buat. Ini kaedah kami. Okey. Jadi ustaz punya kaedah tu minta dalil sebaliknya, dan paling penting apa level ilmu untuk seseorang itu amalannya diterima. Sebab macam saya kata, kebanyakan umat Islam di Malaysia sekadar belajar fardu ain, dan jika itu tidak diterima, maka banyaklah orang yang amalan mereka ditolak. Okey. Tapi poin terakhir yang saya nak ulas ialah ada perkara betul yang ustaz anjurkan, yang ini ustaz suruh pergi belajar. Yang ini adalah anjuran yang betul ya. Anjuran yang betul, cumanya okey, kepada para penonton yang dirahmati Allah, kita sekarang ni kena pilih daripada siapa kita belajar. Belajarlah agama daripada ustaz, ustazah yang mengajar berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, kemudian kalam ulama. Jangan semata-mata kalam ulama. Jangan semata-mata pendapat ulama, kerana sebahagian pendapat ulama itu tidak ada dalil di sebaliknya. Okey? Mungkin susah nak percaya kan? Tapi bila anda belajar, anda akan tahu sebahagian pendapat ulama itu tidak ada dalil di sebaliknya, ya. Jadi bagus, anjuran belajar. Ayuh sama-sama kita belajar daripada siapa jua yang mengajar agama berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian diikuti dengan penjelasan para ulama yang menjelaskan sesuatu hukum, sesuatu isu berdasarkan dalil-dalil itu. Saya bukan suruh kita direct pergi Al-Quran, bukan suruh kita direct pergi kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tetap menggunakan ulama, tapi kita nak ulama tu bila bagi pendapat, bila bagi hukum, ada sekali dalilnya di situ. Okey, ada sekali dalilnya supaya kita dapat rujuk di situ. Baiklah, demikian ulasan dari yang saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.